Asnawi. Mr. Asnawi is actually a certified professional image consultant, CPIC, and also a certified man image consultant, CMIC, by the Academy of Perunding Image Professional. So he is a very good person if you want to ask your personality, how do you look like, and he's a professional, right? All right, so his niche lies in leadership, development, and molding professional presence. Where he dedicated himself in coaching people to positively contribute to make a world a better place. So once again, you can reach his profile via LinkedIn profile, or just look up his name on social media or Google. Just look up for his name, Asnawi Yusof, ASNAWI, Asnawi Yusof, YUSOF. Just look out for his social media and do follow his social media. Alright. So before I hand this webinar over, I would like to remind you guys again that this webinar session will be streamed live on Facebook and also will be made available right after this webinar day over. So it will be available on Ansara Cawangan Taiping in bracket ACT FB page and also in the Alumni Maresmart FB page. So do please refer your slide deck for your references throughout this presentation. So next, as usual, please take out your iPad, take up your mobile device. If you are not, you don't have iPad right now, so just log into www.slido.com, slido.com. Since we are in webinar 3, so please keep in the event code SPKG3 with all small letters. Once again, if you have any question, you have any comments, and do feel free to ask him. Alright, so this is a very good opportunity for you to ask and get a good answer from a professional. Alright, so we welcome questions for you, and rest assured Mr. Asnawi will be answering your question at the end of the session. So without further ado, let's hear it from Mr. Asnawi. Alright. Alright, Assalamualaikum and a very good morning ladies and gentlemen. Apa khabar semua? Okay, give me a thumbs up. Give me a thumbs up to make sure that you hear myself. Oh, okay, baik. Boleh nampak semua benda tu. Okay, excellent. So, ladies and gentlemen, let me share my screen so that it will be much better to learn, because speaking about image, speaking about pakaian dan sebagainya ini, dia mesti datang dengan visual. Kalau tidak, ke laut lah bila kita fikir. Okay? Baik. Okay, so a reminder once again, untuk webinar 3 masuk Slido, SPKG 3 untuk any question, anything that you like to ask, please tell me and then kita entertain macam mana, alright? So now let's get straight forward to our job, okay? So get dressed for success, first impression matters. Ladies and gentlemen, cuba bayangkan, kalau lah tiba-tiba satu hari nanti anda nak jumpa bapak mertua, contohlah jumpa bapak mertua, anda datang nak jumpa bapak mertua ni, kita pun datang, pakai apa? Pakai t-shirt round neck, pakai baju tulis I love you baby, pakai seluar jeans rugged, pakai selipar Jepun tercabut dia punya belah selipar tu. Agak-agak apa pandangan bapak mertua kepada kita? Dia kata, anak siapa ni? Anak dara aku. Tu ceritanya. Jadi tuan-tuan, situasi itu sama juga bagaimana interviewer melihat anda untuk mereka bagi scholarship, untuk mereka bagi kerja, untuk mereka naikkan pangkat anda, untuk mereka jadikan anda bos. You must have the right dressing, the right impression to ensure that expectation yang ada dengan apa yang you bagi at par. Itu ceritanya. Okay? So kalaulah anda bayangkan anda jumpa bapak mertua tapi datang pakai kemeja lengan pendek, pakai seluar slack, pakai kasut bertutup, sikat rambut baik punya. Kalau jumpa macam anak dara tu, dia punya ikat tudung tu bukan main. Jadi tuan-tuan, at least that kind of impression provide positive impression kepada bapak mertua. Manalah tahu, lah awak tak habat lagi awak, sekarang juga kita kahwinkan. Contoh. Okey baik. So tuan-tuan, jom kita go through apa sebenarnya bila faham tentang professional image and also the components of branding ataupun image sendiri. Sebab ada orang cakap, tuan, saya dah pakai smart tapi rasa tak kena lah tuan. Kenapa? Why? So ladies and gentlemen, for your information, bila kita project diri kita kepada orang lain, you must understand there are 4 components yang memberi impression pada diri anda. The first one adalah appearance, penampilan daripada atas kepala sampai hujung kaki. Itu adalah apa yang kita project. Now, imagine perempuan cantik,
dia punya ikat tudung memang tip top, nampak formal. Pakai baju memang very formal. And then dia pakai skirt cantik, pakai kasut heel, kemas. Tiba-tiba tuan-tuan, ada benda yang tak kena dengan dia. Apa dia? Kita masuk pada second, iaitu behavior dia. Contohlah, dia dah pakai smart, tiba-tiba gelak macam mengilai. Contoh. Jadi, bila jadi begitu tuan-tuan, dia menyebabkan kita nampak dia cantik, kita nampak dia kemas, kita nampak dia proper. Bila dia gelak aja, hilang semua. Uish, siapa dia ni? Manusia ke? Ataupun sebenarnya dia bukan manusia? Contoh. Okay, baik. Dan tuan-tuan, assume lah dia punya penampilan dah bagus. Dia punya behavior dah bagus. Cara duduk proper, cara pegang handbag proper, cara salam proper, semua dah proper. Tiba-tiba tang cakap tuan-tuan, komponen ketiga, tak kena. Badan maskulin, muka ganas, ada parut siap tiba-tiba. Apa khabar? Sihat? Aduh, tak kena. Apa hal dia ni? Sebab itu tuan-tuan, komponen ketiga yang sangat penting in any person adalah appearance bagus, behavior bagus, communication bagus. Penggunaan perkataan, contohlah tuan-tuan dekat sana kat Emerson Typing, macam kita tak pernah pergi sana pula kan. Jadi tuan-tuan kita cakap, cikgu, kita orang nak pergi keluar, boleh tak cikgu? Boleh tak? Bila jadi macam tu tuan-tuan, appearance dah okey, dah kemas, pakai tudung hitam, betul? Tudung semua hitam, betul? Tudung batu semua tudung hitam kan. Baik. Jadi pakai baju sukan. Lepas tu tiba-tiba kita ni bidopi. Sampai kat cikgu, kita orang, alah boleh lah cikgu. Alah boleh lah. Itu jadi menyirap tu. Sebab apa? Bahagian komunikasi tak kena. Okay now, tuan-tuan, bila masuk dunia digital, bila masuk dunia internet, bila masuk dunia telekomunikasi yang begitu advance, ada satu lagi benda yang anda kena improve untuk pastikan anda projek dengan baik. Apa dia? Nombor 4, digital presence. Untuk makluman anda, saya sangat aktif dalam semua tempat social media yang biasalah di Malaysia. Saya aktif di Facebook, saya aktif di Twitter, saya aktif di LinkedIn, saya aktif di IG, saya aktif di YouTube pun ada few videos lah. Okay? Dan sekiranya anda pernah nampak saya percaya anda pernah nampak saya dalam few platforms, mungkin dalam ML Studio anda pernah nampak. Okay? So kalau pernah nampak, okeylah, rezeki kita pernah berjumpa secara alam maya. Now, digital presence tuan-tuan juga penting kerana nowadays people look at you bukan saja pada diri anda sekarang. For example, dalam recruitment process, kita tengok nama anda. Contohlah Siti Alia. Kalau ada kat sana padam ke? Dah gurau. Okay, baik. Contohlah Siti Alia. Ini bukan dekat Emerson Taipei, ini Siti Alia dekat Zimbabwe sana tu. Okay? Baik. So Siti Alia ada. So bila Siti Alia ada, dia tengok. Dia punya email profesional, sitialia@gmail.com. Okey, profesional, cantik. Dia bukan kuku-kakiku@gmail.com. Kalau ada tu memang kita cloud lah nampaknya. Okey, baik. So dia pun tengok, sitialia@gmail.com. Okey, jom kita search, kita Google. Pam, Google keluar. Oh, ini dia. Keluar pula dia punya Twitter. Oh, cantik Twitter. Ini mainan kita. Kita pun klik, pam. Buka keluar status. Tiba-tiba dia kata, "Bawing lah hari ni. Cicu tak tahu nak buat apa." Kena tuan-tuan macam tu, saya tak boleh bantu. Sebab apa? Sebab appearance bagus, behavior bagus, communication bagus, tang digital present ke laut dah tenggelam dah rupanya. Sebab apa? Sebab tak kena dengan apa yang dia nak sampaikan. Imagine kalau anda punya status bagus. Contoh, hari ini kami program ESPKG. Alhamdulillah belajar banyak dengan Dr. Zul tadi. Tentang bagaimana nak menyiapkan diri untuk bla bla bla. So ejaan kena penuh tuan-tuan. Penulisan anda mesti positif. Konten anda mesti memberi lesson learn kepada orang lain. Benda-benda begitu tuan-tuan, in the long run, anda akan ada advantage. Trust me, sebab kami dalam dunia kerjaya, kami dalam dunia korporat, kami jumpa ramai HR. Kami jumpa banyak officer, kami pernah jumpa CEO, kita pernah jumpa directors. They said the same thing. Itu ceritanya. Okay, but today, hari ini saya fokus kepada ini saja. Hari ini saya fokus kepada yang ini saja. Dah. Pen. Ini saja saya fokus. Behavior, communication, digital presence, itu cerita lain lah tuan-tuan. Kalau perlu nak PM tepi, kita PM tepi. Right? So saya akan fokus pada appearance saja. Now, let's go through. Bila sebut tentang appearance, dia bagi kepada dua. Apa dia? Pertama adalah personal hygiene, kebersihan diri. Kedua adalah professional dressing. So personal hygiene cerita tentang kebersihan rambut untuk lelaki, tudung style kena bersih, tak ada lalat-lalat. Okey, daripada sudut muka, yang lelaki tuan-tuan, saya faham anda ni mewah dengan bulu-buluan, betul? Mewah dengan jambang, mewah dengan janggut, mewah dengan segala bulu-bulu yang ada lah. Tetapi kena ingat, bila kita ada bulu-buluan, kita kena pastikan bulu-bulu itu tersusun baik, kemas. Saya ada janggut, saya ada misai, saya ada sikit-sikit jambang. Tapi sebabkan jambang itu tumbuh macam tak ikhlas,
Jadi apa saya buat? Saya clean shave. So kepada lelaki, dengar elok-elok, kalau anda muka dah macam bapa orang, macam dah ada anak 3, macam dah ada cucu 2, untuk makluman anda, saya sarankan anda clean shave or make sure anda shave dalam keadaan yang ada kawasannya. Contoh macam janggut saya ni kan. Ini ada kawasan dia. Dia tak boleh sekejap kat sini sikit, kejap kat sini sikit. Tak boleh, tak boleh. Dia mesti ada tempat dia. Kalau jambang tu tuan-tuan, mesti ada dia punya garisan. Oh, ini kawasan jambang. Okay? So, untuk rambut anda, pastikan rambut anda bersikat untuk lelaki. Rambut mesti nampak basah, jangan biar kering. Jangan nampak macam bangun pagi, rambut terpacak belakang bantal tu, lepas tu dia pergi interview. Itu namanya nak kena penampar percuma. Boleh? Okey, baik. Untuk tudung, dengar elok-elok Cik Puan. Untuk tudung Cik Puan boleh pakai apa jenis tudung Cik Puan nak pakai yang wujud dekat muka bumi ni. Apa dia? Pakailah shawl boleh, pakai tudung bawal boleh, pakai instant shawl boleh, pakai half moon boleh, pakai itik boleh, pakai keli boleh, tak kisah tuan-tuan. Pakai je semua. Okey? Cuma syarat-syarat dia. Pertama, dengar elok-elok. Pertama adalah tudung anda mesti tak boleh halang wajah anda. Kalau tudung halang wajah anda, itu namanya bukan tudung. Alright? Itu namanya langsir tuan-tuan. Okey? So, bila anda pakai tudung, tiba-tiba tutup sebelah macam ni. Bila nak cakap silap. Hello, good morning. My name is Siti Alia. I want to be an engineer. Oh, orang macam ni sama juga dapat penampar percuma tuan-tuan. Okey? Baik. Kemudian, tudung dah settle. Macam mana corak tudung? Okay, corak tudung paling bagus plain. Itu paling bagus. Dalam formaliti pakaian, benda yang paling minimal adalah paling formal. Okey? Sebab tu sama juga dengan kemeja. Nanti saya sentuh sikit pasal kemeja nanti. Alright. So, tudung plain atau kalau nak corak-corak, elak corak bunga-bunga. Sebab dalam dunia pekerjaan, pakaian yang berkaitan dengan korporat, pekerjaan, kita ambil adaptasi lelaki. Pernah tak tengok lelaki pergi office, bukan main pakai blazer bagai tiba-tiba bunga-bunga. Alright, tiba-tiba dia punya pin kat sini ada pertumbuhan. Kalau siram pokok boleh tumbuh. Tak ada kan? Sebab lelaki adalah pelopor dalam industri pekerjaan. Maka perempuan masuk dalam industri yang sama, anda nak ada credibility yang sama dengan lelaki, maka pakailah macam mana lelaki pakai. Okey? Baik. So yang kedua adalah facial hair, saya dah sebut tadi. Okey, dengar elok-elok untuk perempuan. Untuk wanita, kami sarankan secara profesional, pakailah makeup ketika datang ke temu duga. Now, bila sebut makeup, jangan bayangkan makeup yang bibir pekat merah 2 km boleh nampak bibir. Alright? Anda kena bayangkan makeup yang sangat minimal, yang ada tapi tak ada. Contohlah lebih kurang. Sebab apa? Sebab inilah makeup profesional. Kalau anda tengok yang macam-macam tiba-tiba ada aci-aci kan, dia punya eyeliner tiba-tiba macam Cleopatra buat U-turn kat tepi sini, itu semua bukan. Okay, apa asas makeup? Dengar, 3. Pertama, bedak wajah. Bedak wajah yang bulat tu yang kita tepek kat muka. Johnson & Johnson, Agnesia, bedak sejuk itu bukan. Kalau kau pergi tepek kat muka, aku pergi penampar percuma. Boleh tuan-tuan? Baik. Yang kedua adalah selain daripada makeup, you must understand that second is you must have lipstick. Alright? So lipstick memberi color. Lip gloss memberi kelembapan. Alright? Sorry, lip gloss memberi shine. Shine bukan profesional. Shine untuk event, dinner, untuk event lip lap boleh. Ketiga, lip balm. Okay, lip balm memberi kelembapan. Kelembapan untuk profesional kita pun tak galakkan sangat unless anda punya bibir kering. So saranannya adalah lipstick. Ada satu lagi lip tuan-tuan, iaitu lipas. Lipas ni memberi ketakutan tuan-tuan. So lipas jangan sibuk dengan benda tu. Sebab apa? Memang kita takut. Once dia terbang tuan-tuan, kita dah tak jadi manusia dah tuan-tuan. Kita jadi benda lain. Alright, baik. So ketiga adalah body odor. So body odor adalah bau badan. Bau badan tolong jaga elok-elok. Kalau perlu pakai perfume, pakai perfume. Kalau perlu pakai deodorant, pakai deodorant. Okay, now body odor ada 2 cara kalau kita nak pakai. Pertama deodorant, kedua antiperspirant. Antiperspirant, deodorant, tengok dekat label barang, tengok kat label. Alright, Nike, Adidas, apa lagi? Safi, itu semua brand. Brand tak ada kaitan. Label. Kalau dia tulis antiperspirant, saya tulis antiperspirant. Ini pakai word, tak best saja. Saya nak pakai annotation lah. Okey, baik. Antiperspirant dengan deodorant. Okey, baik. Hilang. Tu dia hilang. Dia hilang. Dia buang. Boleh lah, harap nampak lah ya. Harap nampak Saya tulis balik sebab dia macam gelap. Okey, baik. So deodorant dengan antiperspirant ada beza. Kalau anda berpeluh kuat, guna antiperspirant. Kalau anda tak berpeluh kuat, guna deodorant.
Pakai sebelum pakai baju, selepas mandi. Bukan dah pakai baju kurung, dah lilit tudung, tiba-tiba baru nak pakai. Bersilatlah kau. Okay? Baik. So itu adalah antiperspirant dan juga deodorant. Satu lagi, kalau nak pakai perfume yang bila pakai ada 5 tempat kena pakai. 1, 2, 3, 4, satu lagi dekat tengah dada ni. Sebab apa? Sebab kalau kita dah jadi mak-mak, jadi ayah-ayah, kita akan peluk anak-anak kita. Bagi dia bau wangi kepada diri kita. Barulah kita jadi role model. Ini tidak, anak kita cakap, siapa role model Along? Role model saya adalah Nilopa. Lopa lah kau. Okay? Baik. So tuan-tuan, itu adalah sikit sebanyak tentang hygiene. Dan last sekali tuan-tuan, yang saya galakkan adalah mesti make sure you have clothing neatness. Baju mesti kemas, gosok baju, jangan kedut-kedut. Okay? Kepada yang pakai baju kurung, saya tahu strategi anda. Dia dah ukur dah kain dia. Oh, ni nampak. Okay, kita gosok kat sini je. Yang tak nampak ni tak apa. Baju dah tutup. Tuan-tuan, strategi itu tak boleh buat dekat interview. Nak buat masa prep silakan. Alright, baik. Dan yang kedua tuan-tuan adalah professional dressing. So, professional dressing ni adalah berkenaan dengan pakaian yang kita ada. Okay? So, pakaian yang kita ada itu adalah formal dressing, color, fitting dan juga detailing. Okay? So, let's go through next. Untuk formal wear, ada 2 bagi wanita. Sama ada anda nak pakai baju kurung atau anda nak pakai formal wear. Formal wear ni baju korporat. Alright. So, bila sebut tentang fitting, lelaki atau perempuan, fitting kena jaga. Okay, jom kita tengok sama-sama dekat gambar ni. Bila sebut tentang fitting, pertama kena faham. Kita kena tengok pada bahagian bahu. Bahu ni mesti cantik dekat bahagian bahu. Ni nampak tak bahu ni jatuh? Bahu mesti betul-betul dekat tulang bahu. Kat sini. Saya dah bulat siap-siap. Kedua, collar mesti pastikan boleh butang. Kalau tak boleh butang, itu tanda baju dah mengecil tuan-tuan. Disebabkan PKP, saya faham. Saya mengalami situasi yang sama. Baju mengecil. Okay? So, anda kena cari jalan to ensure that semua boleh butang. Ni boleh butang, cuff boleh butang, baju boleh butang. Apabila dah boleh butang, make sure butang itu tak ada kesan macam ada benda nak terkeluar. Tiba-tiba macam ada kesan tarik. Betul? So, kesan tarik itu adalah tanda-tanda anda kena shopping. So, bolehlah minta bajet baru daripada mak ayah. Alright? So yang ketiga, pastikan anda punya bahagian sleeve ini mesti kemas. Tak ada lebihan. Nampak ni ada lebihan. Nampak ni ada lebihan. So when you have a lot of loose item, loose space kat situ, dia jadi tak kemas. Kemudian bahagian pinggang anda juga kena jaga bahagian pinggang. Nampak tak ni kemas sikit walaupun ada kesan tarikan sikit tapi dia masih kemas. Yang ini menggelebih tuan-tuan. Ini kalau masuk badan kawan sebelah boleh masuk muat. Okey? Baik. Seterusnya cuff. Ni kat sini cuff. Cuff mesti berhenti betul-betul kat pangkal tangan. Alright, mesti berhenti kat pangkal tangan. Okey? Bila tuan-tuan pakai kemeja, mesti semua boleh butang, mesti berhenti cantik. Itulah fitting yang betul. Ada yang tanya, tuan Asnawi, saya nak tanya. Kalau saya besar macam mana? Saya ni bukan apa tuan, yelah badan dah plus. So macam mana tuan? Tuan-tuan, anda kecil, anda besar, anda tinggi, anda panjang, anda pendek dan sebagainya, anda boleh pakai dengan kemas. There's no such thing as people that tak boleh pakai kemas. Okay? Baik. So ini kalau tengok gambar, ini contoh lelaki yang plus size. So kalau dia plus size sekalipun, cuba tengok. Dia punya bahagian fitting kat sini kemas. Dia punya lebihan kat sini tak banyak tapi nampak kemas. Warna yang dia pilih tak lusuh, nampak okey. And then bila dia pakai kemeja tuan-tuan, tengok dia pakai kemeja. Tengok bahu dia. Kena cantik. And then dia punya bahagian sini tak menggelebih sangat. Seluar dia pun kemas. So all these things adalah fitting. Fitting, semua benda anda kena start jaga. Please be aware with your dressing. Okay? Now, let's go through next. Sekejap je dah 10.20. Aduh. Untuk baju kurung, kepada wanita. Ini khusus untuk wanita, kepada lelaki, khusus untuk anda, adik perempuan, akak perempuan lah ya. Untuk mak anda, untuk bakal bini anda yang ada dalam kelas tu. Oops. Okay, baik. Jadi tuan-tuan, dalam konsep baju kurung ni dia ada the most formal and the least formal. So, cuba tengok gambar yang ada ni ya. Wanita ini paling casual sebenarnya. So, dia akan bagi formal, dia macam ni. Alright? Dia macam ni. So, this is towards casual and this is towards formal. Okay, why? Let me give you few reasons. Number one, because of the pattern yang ada. Pattern ini is too much. Anda pergi interview bukan nak tunjuk baju anda. Anda pergi interview bukan nak bagi tahu anda ada brand. Tidak. Anda nak pergi interview to make your own self ada packaging yang cantik so that people feel very pleasant to welcome you. So that they can listen to you. They can give attention to you.
Tapi kalau dia bagi attention pada pakaian, bila dia nak dengar cakap anda? Dia tahu, ui, baju liplap, Masya Allah, kita berkeliru. Ini pokok Christmas ke apa ni? Contoh. Jadi bila tuan-tuan dapat situasi itu, maka baju mendapat perhatian, bukan anda. Kalau kita dapat perhatian, kita kena kita sendiri yang cantik. The rest hanya compliment kita. Okay? Baik. So ini adalah wanita ni. Okay. Tapi tudung dia kemas. Nampak? Tudung dia kemas, tudung dia professional, plain, tak kacau wajah, ada makeup sikit. So dia tinggal nak adjust pada baju dia. Okay? Jom kita tengok cepan ini. Cepan ini pun dia dah ada mula corak yang subtle. So cepan ini dengan cepan ini sebenarnya both adalah towards formal. Right? So ini adalah beberapa ni. Okay, saya bagi tahu anda kategori-kategori ataupun ciri-ciri baju kurung. Dengar elok. Pertama, baju kurung formal mesti baju kurung tradisional. Sangat baik kalau pakai baju kurung yang ada pesak. Kalau tak ada pesak, kita tak galakkan. Yang modern cut tu, yang potong-potong. Nampak pinggang ramping. Kita cadangkan baju kurung yang ada pesak. Kedua, kita sarankan bila cepan pakai baju kurung, biarlah baju kurung itu corak-corak yang minimal, corak-corak yang subtle. Subtle tahu macam ni lah, ini subtle. Dia nampak tak nampak, macam ada, macam tak ada, macam ada, macam ada. Macam magic sikit. Sikit lagi chip small lah tu. Okay? Baik. Yang ketiga, cepan juga bila pakai baju kurung, make sure kain itu kain licin. Sebab kalau pilih kain cotton, dia ada tendensi kain yang cepat berkedut. Yang macam ala-ala kain Vietnam, itu dia ada tendensi cepat berkedut. So pilih kain yang licin, chiffon lah biasanya. Okay? Baik. Kalau cepan memilih blouse, okay. Untuk perempuan, anda ada kelonggaran pilih blouse. Kalau lelaki hanya pakai kemeja, tak ada benda lain. Lelaki tiba-tiba tak ada, oh saya rasa nak santai lah pakai blouse lah, ataupun tiba saya rasa nak kembali ke pakai jalan, nak pakai baju kurung lah. Itu namanya sesat jalan ya tuan-tuan. Sikit lagi tu sejat nama dia. Okey? Baik. So, bila kembali kepada blouse, perempuan boleh pakai blouse. So, blouse yang anda pakai konsep yang sama macam baju kurung. So, formal kepada sini, casual sini. So, this is more towards casual. Ini towards formal. Alright? So formal nampak tak? Dia plain. Seluar ini nanti saya cerita. Seluar mesti gelap. Seluar mesti gelap. Baju blouse tak apa, dimaafkan. Baju kurung pun tak apa, dia ada warna dia tersendiri. Okay? So untuk tudung, sarankan warna yang lebih ke arah cair ataupun medium. Sebab warna yang ke arah cair dan medium ini, dia memberi psikologi warna yang pleasant, yang welcoming. Okay? Baik. Yang ini tak boleh bunga-bunga. Too much. Yang ni pun ada juga bunga-bunga dan dia penuh syarat dengan ni. So takut kita keliru, ini pokok bunga raya ataupun manusia, kita keliru. Alright? Baik, jom kita teruskan tuan-tuan. Ini adalah the real example yang wujud dekat muka bumi ini berkenaan seorang wanita mewakili Malaysia pergi ke luar negara dan beliau adalah bekas Gubernur Bank Negara. Beliau memakai baju kurung. Nampak baju kurung beliau? Ada corak betul? Corak nampak? Tapi very subtle. Sikit-sikit je nampak. Kemas, rambutnya kemas tuan-tuan, tak halang wajah. Muka dia jelas. Nampak tak dia pakai makeup? Nampak dia pakai makeup? Nampak tak ada sedikit face powder kat sini, dia pakai eyeliner sikit, dia pakai blusher sikit, dia pakai lipstick sikit. So 3 asas makeup tadi saya bagi tahu, face powder, lipstick dengan eyeliner. Eyeliner tadi saya lupa nak mention. Eyeliner, pilih eyeliner pencil. Sebab eyeliner pencil senang handle. Pilih dark brown, coklat gelap, bukan hitam. Kalau hitam ni takut kalau salah adjust kita keliru. Jadi panda nanti. Okay? Baik. So itu adalah pemakaian wanita. Now, kita pergi kepada baju korporat lelaki. Untuk lelaki dan juga perempuan, dengan elok-elok, blazer anda, suit anda, kalau boleh satu set. Apa maksud satu set? Seluar dengan jaket, sama warna, sama fabric, sama pattern. Okay? So, kalau perempuan, anda kalau tak nak pakai seluar, anda boleh pakai skirt. Tapi skirt yang anda pakai, mestilah skirt A-line. Apa maksud A-line? A-line ni maksud dia, kalau anda berdiri, anda boleh kangkangkan diri anda supaya kangkang anda nampak macam A. Itulah A-line. Kalau anda tak boleh buka A secara lengkap, maka dia bukan A-line. Okey? Boleh. So itu daripada sudut skirt. Warna black, dark blue, grey. Grey pula kalau boleh dark grey. So dark blue, dark grey, black. 3 je warna yang disarankan. Warna-warna lain, itu simpan masa nak kahwin, simpan masa kita nak pergi event, simpan kalau tuan-tuan cikgu jadi bos dekat syarikat sendiri, pandai-pandai buat culture sendiri. Okay? Baik. Seterusnya, bila kita tengok kelabuhan blazer ataupun kelabuhan suit, dia mesti berada betul-betul dekat tapak tangan. Okay? Contoh bila tuan-tuan cikgu berdiri, alright? Dia mesti berdiri dalam keadaan ni. Tangan kita ni, betul-betul tapak tangan ni, bila kita letak tangan, dia mesti dekat jaket kita. So dia macam ni, nampak? Tada! Dia mesti kat situ. So kalau saya boleh putar, alright, dia mesti kat sini. Nampak ke ni? Entah, aku pun buat suka hati aku je. Okay, baik? Baik, tuan-tuan. So kalau tuan-tuan tak dapat pada level tu, sama ada dia pendek atau dia labuh. Okay? Next one.
Tuan-tuan cik puan, bila kita pergi pada detailing of blazer, there are 3 kind of lapel. This is what we call lapel. Lepat pisang itu pukul 10.30 nanti kita makan tapi lapel adalah kita punya collar pada bahagian blazer. So, collar bahagian blazer ada 3 jenis. Tapi kalau tuan-tuan cik puan perhati, yang ini yang paling bagus. Yang ni, tereng. Ni paling bagus sebab dia sesuai untuk semua orang. Yang jenis ini dengan jenis ini ada ciri-ciri lain. Tapi itu saya share nanti. Sebab biasa buat program grooming 2 hari, 3 hari. Kalau kita buat corporate, kita akan go through detail. Kalau saya buat coaching dengan CEO lagi best. Kita tala dia one-to-one. Alright, baik. Jom kita teruskan. Untuk Malaysia, blazer lelaki dan wanita, kita galakkan 2 butang sahaja. Okay, 2 butang sahaja. Dan 2 butang ini, butang atas etikanya mesti butang ketika berdiri. And then bila duduk, semua butang mesti buka. Tetapi, untuk wanita, anda tidak tertakluk sepenuhnya pada peraturan ini. Sebab apa? Sebab anda ada bahagian tambahan yang kita perlu pertimbangkan. Oleh itu, untuk lelaki bila bangun, contoh bangun. Alright, Mr. Asnawi, so bila kita bangun, automatik kita butangkan first butang atas, and then bawah jangan butang, hukumnya haram. Alright, macam ni, gitulah lebih kurang. Okay, so kita butangkan. Bila kita nak duduk, kita buka, and then sambil-sambil tu, dah buka, kita duduk. Itu ceritanya. So ini adalah etika dalam pemakaian blazer ataupun suit. Now, let's go through sikit lagi tuan-tuan adalah pemilihan warna kemeja. Okay, warna kemeja, bila kita pilih warna kemeja, towards lighter color lebih formal, towards darker color lebih casual. So it means that when you go to the office, when you go to an interview, when you go to have a meeting, when you do presentation, mesti pilih warna-warna cair. Warna putih, warna kelabu cair, warna biru cair, warna hijau cair, warna kuning cair. Alright? Yang penting jangan cairkan hati orang. Itu je saya minta. Okay? Kalau tidak susah nak menanggung ya tuan-tuan. Alright, baik. So, pilih kepada yang lebih cair-cair. Sebab tu hari ni saya pakai pink color. This is light pink. Alright, light pink or light red lah, depends pada anda kan. Okay? Baik. In term of collar, kemeja lelaki, collar sangat penting sebab dia kena pakai tali leh. So, bila kita pakai, dia mesti ada bukaan macam ni. Okay, bukaan yang bagus adalah anda buat piece macam ni. Nampak ke saya bercakap ni? Beria aku kan. Okay. Piece macam ni, anda letak, dia mesti macam ni. Tada, dia bukaan tada, cerita dah bukaan. Dia adalah dia punya bukaan ni, bukaan V ni. Okay, kalau dapat besar, susah nak handle bila ada tie. So, pastikan anda boleh ada macam ni. Alright? So, yang ini besar sangat, yang ini tiba-tiba ada butang pada sini, jangan. Butang sini bukan untuk pakai tie. Butang ini untuk tanpa tie. Dan ini adalah Mandarin collar. Mandarin collar bukan formal. Dia adalah semi formal. So, kalau nak pakai baju Melayu, Mandarin collar. Nak pakai baju Raihan, Mandarin collar. Nak pakai baju swimming suit. Swimming suit memang tak ada collar lah. Okay, baik, tiba-tiba swimming suit kan. Okay, baik. So, terusnya tuan-tuan. Kita kena matchingkan tali leher kita dengan pakaian kita. Okay. The best color for interview. Dengar. The best color for interview untuk lelaki. Pakai tie warna biru gelap. That is the best color. Sebab apa? Warna biru secara psikologi, dia memberi impression calmness. Memberi impression positive. Memberi impression peace. Sebab tu kalau anda perasan, all great leaders politik-politik sana, majority mereka akan pakai tie biru. Okay, sebab tie biru memberi impression yang baik. Tapi tuan, saya perempuan, perlu pakai tie tak? Jawapannya tidak. Sebab perempuan adaptasi bukan 100% daripada lelaki. So perempuan nak pakai ke tak kisah. Tapi sebab perempuan bertudung, biasanya tak perlu pakai tali leher. Okay, baik. Seterusnya, apa saiz tali leher yang bagus? Jawapannya tuan-tuan, anda kena ukur tali leher anda daripada bucu ini sehinggalah bucu ini. So make sure when you measure from this point to this point, it is around 2.8 to 3.2 inch only. And the average is 3 inch. Kalau lebih sangat, kurang sangat, dia tak sesuai tuan-tuan. Okay? Boleh. Dan kelabuhan tali leher biarlah sampai ke tali pinggang. So lebih sikit tak apa, ataupun mesti sentuh. Itu saja. Kalau pendek sangat tuan-tuan, susahlah, kita tak nak hidup tergantung, betul? Kita nak hidup ni ada feedback, ada apa. Susahlah kalau tepuk sebelah tangan kan, sebab tergantung macam-macam. Okay? Baik. Dan kita tak nak lebih sangat tuan-tuan. Hidup ni jangan melebih tuan-tuan. Kita ni hidup bersederhana kan. Okay, baik. Seterusnya, daripada sudut baju dah, rambut, muka dah, blazer dah, kemeja, tie dah, tali pinggang. Oh, tali pinggang. Nanti saya contoh. Okay, seluar dah, kasut. Kasut dan juga stokin. Okay, untuk kasut tuan-tuan, syarat utama kasut mesti ada heel. Mesti tutup depan dan belakang mesti ada bahagian yang cover. Ini adalah syarat utama. Tuan, kalau tak ada heel macam mana? Maka dia bukan formal. Warna yang formal untuk lelaki, coklat dan juga hitam. 2.
Tapi untuk perempuan, anda ada sedikit kelonggaran. Anda boleh pakai warna-warna gelap yang lain. Biru gelap boleh, merun gelap boleh. Saya tak tahu kenapa, tapi secara formal diterima. Okey? Tuan, pakai kasut, sakitlah tuan. Pakai seminggu dah sakit, kaki dah bengkak. Elok ada 5 jari, tiba-tiba ada 6 jari sebab bengkak satu lagi. Okey, baik. Jadi, bila tuan-tuan jadi macam tu, maka saya cadangkan untuk anda pakai insole. Setiap 2 bulan, setiap 3 bulan, pergi dekat Bata, pergi dekat Shoal, pergi dekat mana-mana kedai kasut, beli insole, potong, tukar span dalam supaya tak sakit kaki. Okey? Saya sendiri 2-3 bulan tukar, 2-3 bulan tukar. Kita ni bajet tak banyak kan? Beli kat Bata RM49.90. Boleh lah. Okey? Baik. Dan warna stokin biarlah sama warna dengan seluar untuk lelaki. Untuk perempuan, anda pakai skin color. Untuk perempuan skin color. Alright? Tuan, saya nak pakai hitam juga, boleh tak? Boleh, tapi dia tak berapa galakkan lah. Sebab perempuan ni dia ada unsur feminin yang kadang-kadang kita kena jaga. Okey? Baik. Seterusnya tuan-tuan, jam tangan. Okey, jam tangan yang bagus ada 2. Jam tangan kulit dan jam tangan besi. Saiz untuk lelaki biarlah seiring dengan saiz kita punya lengan. Kalau lengan bapak besarnya, maka tuan-tuan carilah saiz jam yang besar. Kalau lengan Masya Allah kita keliru, lengan ke lidi, maka tuan-tuan carilah jam tangan yang lebih kecil. Okey? Tapi untuk perempuan, make sure that bila anda pakai jam tangan, anda tak tertakluk pada peraturan ni sebab anda perempuan. Anda boleh pakai jam kecil. Sebab apa? Anda perempuan. Anda ada unsur feminin. So jam boleh menampilkan unsur feminin. Alright? Dan untuk memaparkan, untuk menunjukkan anda ini matang, cadangan saya, bawalah handbag. Handbag ada 2 jenis, structured dengan non-structured. Cadangan saya pakai yang structured. Apa tu structured dengan non-structured? Structured, pegang sama bentuk, letak pun sama bentuk. Non-structured, pegang bentuk lain, letak, klepek jadinya. Itu jah non-structured. So non-structured untuk kerja, non-structured untuk interview. Tak digalakkan. Structured is the best. Alright? Dan all in all, saya nak summarize everything. Untuk lelaki, rambut pastikan kemas, muka pastikan very good, tali leher biru gelap, and then dia punya pattern, baju plain, tie ada pattern, ataupun baju ada pattern stripes, nipis, stripe nipis, tie boleh plain. Tapi saya biasa guna baju plain, tie stripe, macam gambar tu. Gambar tu the best lah antaranya. Okay, body order, bau badan kena jaga. Dress shirt pakaian, make sure it's lighter color. Belt, tali pinggang, anda punya tali pinggang, kulit, kalau boleh, kalau tak ada bajet, PVC pun tak apa, kita tutup mata. Warna sama macam kasut, so warna hitam atau warna coklat gelap. Okay, untuk lelaki, dengar, kulit biar semua sama. Contohnya, kasut warna coklat gelap, tali pinggang coklat gelap, jam tangan strap leather coklat gelap. Alright? Muka tak ada kaitan, sebab muka tu terpulang kepada diri sendiri, tak ada kaitan. Alright? Baik. Seterusnya, jam tangan. Jam tangan, mana jam tangan? Jam tangan make sure ada. Okay? So, seluar pastikan kemas. Okay, seluar. Jangan ketat, jangan longgar. Siapa yang pakai skinny yang nampak macam dia punya seluar tu dah macam nangka, dah macam cepedak, seluar itu tolong buang. Sebab apa? Dalam dunia formal kita tak terima seluar-seluar kecil ni. Tapi tuan, kaki saya kecil. Kaki kecil, kaki besar, kita kena bagi yang sesuai. Dia mesti ada ruang yang longgar. Okay? Kalau besar sangat tak boleh, kecil skinny pun tak boleh. Alright? Baik, seterusnya, sarung kaki pun kena ada. Sarung kaki jangan pakai sarung kaki pendek daripada buku lali. Mesti lebih daripada buku lali. Sebab apa? Sebab inilah dunia formal. Dunia formal ada peraturannya, ada panduannya. Kita tak boleh sesuka hati. Okay? Baik, dan kasut anda biarlah kasut tumit, warna hitam ataupun warna coklat. Okay, baik. Jom kita pergi tengok pada wanita. So, secara umumnya, secara summary-nya, untuk wanita, tudung. Ingat, tudung anda boleh lilit apa jenis tudung. Nak pakai shawl, instant shawl dan sebagainya, silakan. Kita tak halang tuan-tuan. Yang penting, plain ataupun ada sedikit corak kalau nak, tapi bukan bunga-bunga. Okay? Dan pastikan tak halang wajah. Tak nak ada skirting. Tolong jangan ada skirting. Tolong jangan ada langsir tuan-tuan. Kami tak nak masuk rumah orang. Tak nak. Okay, baik. Kedua, wajah anda 3 jenis makeup pastikan ada minimal. Dan seterusnya, aksesori. Okay, baik. Aksesori untuk wanita, kalau anda pakai tudung, kerongsang yang boleh pakai dalam satu masa ada 3. Apa dia? Pertama dan kedua, saiz dia satu ruas jari ini. So, kalau anda buka jari telunjuk anda, tengok jari telunjuk anda sekarang, ada 3 ruas, betul? 1, 2, 3. Okey, daripada 3 ruas jari ini, satu ruas jari itulah maksimum saiz untuk 2 unit kerongsang anda. Okey? Dan kalau anda buka 3 jari anda, jari telunjuk, jari tengah dan jari
jari apa ni? Manis, jari manis. Buka macam ni rapat, macam nak berikrar ala-ala pengakap. Inilah saiz maksimum untuk satu lagi kerongsang. So satu kerongsang besar, dua kerongsang kecil. Tuan, macam besar sangat ke? Tak besar. Percayalah cakap saya, tak besar. Cuma jangan ambil jari kawan yang gebu. Itu memang besar. Nampak jari kau gebu lah, pinjam jari kau. Ni. Kita pilih yang ni. Tak boleh tuan-tuan. Mesti jari sendiri. Okay? Baik. So kerongsang pakailah apa-apa pun. Nak pakai bawah dagu boleh, nak pakai tepi telinga boleh, nak pakai atas kepala boleh. Pakailah kat mana tuan-tuan. Yang penting jangan pakai dekat hidung. Itu memang bukan jadi ceritanya. Okay? Baik, seterusnya. Kita pakai baju kurung, ada dekat baju kurung tu saya dah bagi tahu tadi. Tapi untuk korporat saya memang recommend cik puan tak payahlah pakai baju kurung. Pakai proper formal wear. Okay? Baik. Kemeja sama macam lelaki, lighter color. Untuk perempuan, anda tak tertakluk untuk tuck in. Yang penting, kalau anda tak tuck in, anda punya blazer mesti lagi labuh daripada anda punya kemeja. Itu syaratnya. Kalau tak lebih, maka anda kena tuck in. Ini untuk perempuan. Sebab tu perempuan ni, dia punya flexibility lain macam. Dia punya demand hidup ni lain macam sikit. Tapi masih lagi nak memperjuangkan equality. Itu saya tak faham. Alright, gila, jangan doa. Itu kita cerita nanti. Okay, baik, seterusnya. Jam tangan, perempuan boleh kecil, tak ada masalah. Seluar ataupun skirt sama dengan blazer ataupun warna gelap. And then sarung kaki, kasut dan juga handbag. Alright. So itu saja tuan-tuan. Berapa minit? 15 minit? 20 minit? Bolehlah lebih kurang. Tengok sekejap. Wahai. Okay, baik tuan-tuan. Saya rasa saya dah penghujung rancangan dah tuan-tuan. Ini paling express saya pernah buat dalam sharing session. Untuk makluman anda, semua perkongsian saya ni kalau ikutnya 2 hari. Tapi saya compress jadi 20 minit. Cayalah. Okay, baik. Saya serah balik kepada moderator ke macam mana? Apa dia? Masa Nabi? Sekarang ni saya dah habis dah presentation saya. Saya serah pada moderator ke atau macam saya hati saya? Sebab Q&A ni macam-macam ada kat sini ni. Boleh lah kalau kita boleh bangsa ke Q&A session lah. Okay, baik. So Q&A session. Bolehlah saya ambil terus pentas lah tuan. Nampaknya tuan moderator ni kerja nanti ya. Alright, boleh teruskan. Okey, baik, soalan pertama. Dia kata, jika badan saya tidak sasa dan muka tidak kacak, adakah saya masih mampu memakai pakaian yang kemas dan fit? Okey, untuk maklumat anda, badan sasa dan muka tidak kacak ini bagus. Pertama, anda sedar diri, alhamdulillah. Okey, baik, sabar. Yang tanya ni minta maaf Okey, baik. Yang kedua, tidak kira sesiapa pun, anda mesti boleh pakai fitting yang cantik. Itu saya punya konsep. Sebab for the past 8 years, saya dah buat dalam industri image. Bagilah orang setinggi-tinggi Tony Robbins, tak ada masalah. Bagilah sependek-pendek orang pun tak ada masalah. Bagilah sekurus-kurus orang, kita keliru tiang ke dia pun tak ada masalah. Sebab at the end of the day, kita boleh bagi fitting yang baik. Now, ada orang tidak berada pada body average. Apa maksud body average macam saya? Maksud saya ni body average. Average body untuk perempuan dalam sekitar 150 to 160 cm height. Daripada sudut berat biasa dalam 40 to 50. Itu dia punya average body Untuk lelaki biasanya 50 to 60 ataupun up sikit sampai 65. Sorry. Lelaki average body untuk berat dalam 55 to 65. Dia adalah dia punya average. Kalau height lelaki 160 ke 170, ini adalah average height. Now, kalau tuan-tuan dan cik-puan tidak berada dalam average height ni, maka biasanya anda punya cabaran. Pertama, anda susah nak jumpa baju. Tuan nak pakai tapi lengan pendek. Tuan nak pakai tapi ini ketat. Tuan nak pakai tapi dia punya labuh pendek. Okey. Cadangan saya kepada anda yang tidak mempunyai average body. The best way untuk solusi pakaian adalah alteration atau custom made. Ini saja. Tak ada dah solusi lain. Tuan-tuan cikgu pergilah merantau satu dunia. Anda tak akan jumpa jawapan lain. Alright? So itu adalah solusi untuk anda badan yang tak berapa sasa. Okey? Kadarnya lah. Alright. Kedua, how can we make sure we could give the best first impression during an interview? I'm always lack of confidence in everything. Baik. Thank you so much, Cik Puan. Cik Puan ketua ni, dia punya nama macam perempuan. Okay, baik. Cadangan saya, understand yourself first. You must understand your strength. You must understand your weaknesses. And then, daripada situ, kembali balik kepada 4 komponen. Appearance dah tip-top, contek. Behavior dah tip-top belum? Behavior. Cakap kemas, duduk sopan, cara salam betul, cara beri dokumen betul. Ketiga, your communication. Adakah anda dah berlatih anda punya cara cakap? Tuan, saya tak pandai bahasa Inggeris. Berlatihlah. Berlatih dan berlatih. Itu je jawapannya. Yang keempat, anda kena start tengok balik digital presence anda. Go through all your status. Tengok balik anda punya profile. Tengok profile, nama,
Muhammad Asnawi, kemain. Tiba-tiba dia punya profil kaki sembang. Oh, kaki sembang tu saya punya profil lah. Tapi nak kata janganlah letak pelik-pelik. Letak pelik-pelik contohnya gila makan kaki tidur. Macam gila makan kaki tidur dah kenapa kan? So profil itu tidak mempamerkan benda yang positif tentang diri anda. So letaklah gang typing. Contoh gang typing suka baca benda positif. Dah itulah profil tu pun dah cukup lah. Okay, baik. Settle 4-4 dah kira settle lah insyaAllah. Okay, seterusnya. How does personal branding relate to create a professional public image? Mana? And how can personal branding lead to a successful career? Thank you so much for the question. Baik. Personal branding adalah diri sendiri. Dalam keadaan formal di tempat kerja dan dalam keadaan tak formal. Personal branding adalah bila orang sebut tentang diri anda apabila anda tak ada di situ. Contoh, nak sebut tentang kita punya moderator Encik Faiz. Contohlah, kau tahu Encik Faiz tu, ya Allah kalau duduk dengan dia sonok. Dia ni memang pandai layan, dia tahu nak entertain kita dan dia faham tentang situasi kita. So itulah personal branding dia. Seorang yang caring, seorang yang baik, itu personal branding. Tapi tuan-tuan, kalau personal branding yang orang cerita pasal anda, dia tu kalau sembang kau jangan percaya. Daripada 10 kau dengar, 11 belum tentu betul. Mana anda adalah kaki penipu. Anda adalah kaki sembang kencang. Alright, itu level lembu pun boleh terbang tuan-tuan. Sebab tu make sure anda punya personal branding daripada 4 komponen, personal professional branding ni dia ada interrelated. Bezanya professional branding kita tunjuk pada dunia korporat, personal branding tunjuk pada dunia peribadi. Tapi dia still kaitan dengan dua-dua ni. Sebab anda akan bawa diri anda dalam pejabat. Dalam pejabat anda akan bawa diri anda ke rumah, sama je. Sebab tu personal branding dan professional branding saya suka interrelated kan. Okay, baik. Next. Nowadays interview seem like to find our social media. How important social media affect our interview? Very important and affects a lot. Untuk makluman anda, ada banyak case-case, bukan saja interview ada banyak case-case recruitment, ada banyak case-case orang dibuang kerja, semua sebab social media. Contoh case yang sebelum ni kami pernah dengar, TNB, Cisco dan sebagainya, dia tulis F-Royals tuan-tuan, kita punya jabatan netizen dan Kementerian Netizen Malaysia ni tuan-tuan, sangat power. Walaupun anda tak kenalkan diri anda, dia orang akan geledah ke dalam bumi ini untuk cari siapa anda. Dan apa dia buat? Dia akan report kepada organisation. At the end of the day, anda akan dibuang kerja. Kalaulah anda tak jaga elok social media anda, siapa yang nak jaga? Itu soalan. So jaga elok social media. Status biar positif. Tulis apa benda yang bermanfaat. Bukan eja tak apa-apa. TQ. Apa TQ tu? Alright? Okay, baik. Kemudian daripada sudut anda punya content, kalau boleh share benda-benda positif. Tolong start friend dengan kawan-kawan yang baik-baik. Kita punya alumni SPKG, Dr. Zul tu punya rajin memasak. Follow dia, dapat tips-tips. Dia punya status-status, dia punya webinar-webinar semua tentang isu-isu health. Follow dia. Dapatkan ni, see first, click see first. Sebab apa? Itulah konten-konten yang anda akan bagi pada otak anda. Once otak anda bagus dengan semua positif impact, maka anda akan beri action yang positif juga. Okay? Baik. Kalau seluar untuk perempuan, apa karakteristik dia? Okay, seluar untuk perempuan sama macam lelaki. Seluar slack, jangan ketat. Kalau boleh, jangan palazzo. Sebab palazzo ni dia punya cutting besar. Kalau kita masuk kaki kita boleh masuk kaki kawan 2 orang. Itu palazzo. So palazzo bukan sesuai untuk kerja. Okay? Macam mana nak tuck in dengan kemas? Okay, untuk tuck in, biasanya tuan-tuan ini cadangan saya. Sebagai orang yang biasa pakai suit dan sebagainya. Okay, dengan elok, tapi ini ada sedikit keseganan. Kalau saya pakai inner shirt. So saya pakai seluar dalam. Inner shirt saya masuk ke dalam seluar dalam. Okay, dah masuk dah. So kita ada first foundation dalam tu. And then kita pakai seluar. And then kemeja kita akan tuck in dalam seluar. So dia ada 2 tuck in yang berlaku. Okay, bila kita tuck in tuan-tuan, make sure kelabuhan kemeja anda mesti dekat paras separuh pinggul. Sebab apa? Kalau tak cukup labuh, bila masuk dalam seluar, dia akan cepat terkeluar. Okay, now, as an additional, sebab saya sekarang ni dah suka dengan custom made. Bila custom made, anda boleh minta tailor anda tambah getah dekat bahagian pinggang seluar. So pinggang seluar bila ada getah, buatlah macam mana pun dia akan pastikan dia ni tak tertarik. Okay? Baik, thank you for the question. Tuan, kalau jap, mana aku dah go through ni. Macam mana nak bantu rakan yang ada bawah badan tak nyenangkan? Tuan-tuan, bawa dia ke tepi, privately, bagi tahu dia. You never, janganlah, macam mana kata? Jangan sebab kawan kita kononnya berkorban. Oh tak apa, aku bau walaupun tak menyenangkan, tak apa, demi kawan. Oh ya Allah, nikmatnya bau, tak payah tuan-tuan. Badan berbau, mulut dia berbau, anda sebagai kawan, anda bertanggungjawab untuk bagi tahu dia dah buat silap. Tapi jangan announce, jangan pergi dekat perhimpunan, perhatian pada semua form 5, dengar sikit ada perhatian kita punya kawan ni bawa badan kuat nampaknya kita kena bantu dia. Tak payah tuan-tuan. Apa yang anda kena buat, panggil kawan itu,
pergi dekat bilik sebelah, ragging dia. Jangan ragging dia, tuan-tuan, jangan ragging dia. Baik, apa yang anda kena buat adalah bawa dia ke tepi dan anda kena cakap terus terang. Bro, aku beritahu kau ni sebagai kawan. Dan benda ni bukan aku seorang, kawan-kawan lain, cikgu-cikgu, malah sekolah sebelah pun berbau. Itu ceritanya tuan. So aku nak beritahu kau, pastikan bau badan kau. Nah, aku bagi kau hadiah, deodorant. Anak antiperspirant. Package aku bagi kau. Buy one free one. Tak ada masalah, kau tak payah bayar aku. So tuan-tuan, usaha untuk bantu kawan. Senang cerita macam ni lah. Anda nak dia masuk syurga seorang-seorang ke ataupun macam mana? Alright? Kita dah masuk dah ni, kita dah wangi apa semua, kita pun masuk syurga baik. Yang member ni kau tinggalkan dekat neraka. Susah lah macam tu. Alright? So bantu sama-sama, berjaya sama-sama. Kata geng Taipei, kata geng Ansara, tapi tak nak berjaya sama-sama. Sayang lah. Okay? Yang dapat pula maklumat, contoh, tuan, saya dah dapat nasihat tu, badan berbau, tapi saya rasa macam tipu lah. Dah engkau ni ada masalah, sedarlah diri ada masalah. Jangan ego sangat. Hidup ni, at the end of the day, orang ke bumi kita, bukan kita ke bumi diri sendiri. Itu ceritanya. So we need others to live. We need others to ensure that we can improve ourselves. Alright? Baik, lagi. How to manage our hairstyle match to our face. Okay, baik. Oi, dia punya soalan advance betul. Okay, macam ni. Untuk lelaki, hairstyle yang paling bagus adalah sikat tepi. Dah, settle. Tak payah fikir banyak. Sebab sikat tepi ni, muka macam mana pun dia akan still handsome. Muka pipi besar ke, hidung besar ke, bibir besar ke, mata besar ke. Semua benda itu, at the end of the day, kalau anda sikat tepi cantik, still kemas. Tapi saya punya rambut ni dah nak habis. Nampak tak? Rambut dah nak habis. Kan? Rambut dah tak ramai. Okay, baik. So tuan-tuan, sebab saya punya family memang ada tendensi kebotakan. Ayah saya dah botak, abang saya dah botak. So saya sedang menanti masa. Itu yang wife saya kata, abang nak botak ke? Kenapa? Tak handsome lah. Datuk tak handsome tapi awak dah kahwin dengan saya. Okeylah, saya terimalah. Hantamlah labu. Okey, baik. Soalan lain. Kalau bicep besar, bolehkah pakai baju yang lengannya besar sikit berbanding bicep? Iyalah, memang patutnya takkan nak pakai lengan lagi pendek daripada lebih kecil daripada bicep kan? So bicep besar, baju pakai lagi besar. Betul lah tu. Okay, baik. Saw your video on ML Studio. Good job, thank you so much. Alright. Where can I get cool formal clothes for affordable price? Any suggestion? Okay, my suggestion. Pergi dekat kedai-kedai seperti Aeon, Tesco, Giant, pergi kedai-kedai biasa. Pasaya 99, Kamda. Ini kedai-kedai murahan. Baju sekitar RM50, RM60 boleh dapat. Okay, apa yang paling penting adalah fitting. Kalau dia punya lengan terlebih, pergi alter. Baju besar, pergi alter. Collar tak kena, pergi alter. Alright, alter. Do alteration. If I apa ni tuan? Apa ni? If I social media, do I really need to make one for the sake of my future? Oh, ini cerita kalau social media. Okay tuan-tuan, ini pandangan saya. Social media anda kalau boleh handle satu je. Kalau boleh handle satu. Tak payah nak, tuan ini akaun peribadi. Tuan ini akaun untuk kerja. Tuan ini akaun untuk bini yang kedua saya. Tak payah tuan-tuan. At the end of the day, anda punya social media, pegang satu, jaga elok-elok. So apa yang anda kena buat balik nanti? Anda go through balik semua profile, semua status, semua benda yang anda pernah komen yang tak apa-apa tu tuan-tuan. Start adjusting and make a better routine. Dah, itu jawapan saya. Okay? Boleh? So baik, is there any rules for hair parting? Is middle part hair or off-centered hair parting considered kemas? Baik, cadangan saya adalah kalau tuan-tuan nak ada styling, biasa sikat tepi kita bawa paras mata. Cium. Itu biasanya. Okay, tuan kalau saya nak sikat tengah boleh tak? Sikat tengah jadi macam bentuk M. Sikit lagi boleh ganti McDonald. Okay, baik. Kalau tuan-tuan nak buat sikat M tak ada masalah, tapi based on my experience it doesn't help much. Kalau kena pula muka anda bulat, dia menyebabkan muka anda nampak lagi bulat. So sikat tepi is the best for male. For female, cadangan saya biar ada awning. Tengok gambar yang kat slide tu, Cik Puan Atika, ini adalah kawan saya dalam bidang image consultant. Dia punya awning adalah soft awning. Soft awning adalah antara yang okey. Kalau tak nak soft awning, pakai hard awning pun boleh. Hard awning tu yang keras tu, yang depan tu. Yang kalau cucuk dinding tu, dinding boleh pecah. Itu hard awning. Okay? Baik, so soft awning lembut, hard awning keras. Alright? So dua-dua boleh. Kalau yang kelepek tu, yang tudung Syria yang kelepek tu, saya tak galakkan. Sebab it doesn't help much on your face. Okay, baik, seterusnya. Which is more professional, glasses or contact lenses? Okay. Daripada sudut glasses or contact lenses, sebenarnya dua-dua tak ada masalah. Yang penting jangan meletakkan kekeliruan pada orang lain. Contoh, mata dia coklat, muka Asia, tiba-tiba mata je pakai contact lens jadi warna biru.
tiba-tiba pakai jadi mata harimau. Itu tak payah. Okay, baik. Kalau anda boleh pakai contact lens, pakai lebih kurang sama macam anda punya mata. Tapi kalau tidak, pakai glasses. Glasses anda sebaik-baiknya. Kalau boleh full frame. Full frame tu full frame. Empat-empat tu ada frame. Kedua, warna biar warna gelap. Ketiga, frame biar nipis. Jangan tebal-tebal. Sebab orang nak tengok anda, bukan nak tengok cuma mata anda. Okay? Baik, seterusnya. Do we need to wear vest with suit? No, not necessarily. Vest ni tuan-tuan, dekat dunia barat, diorang pakai sebagai layer tambahan untuk memanaskan badan. Kita ni Malaysia, kalau boleh tak nak ada layer, betul? Sebab panas. So, kalau macam saya sendiri, sekarang ni pakai blazer, pakai baju kemeja, kipas di atas kepala. Ui, bukan main panas. So, untuk lelaki tak payah beria sangat nak pakai vest. Tapi kalau nak pakai juga, silakan. Tak ada halangan. Okay? How if I have social media and constantly on it, but I do not post any status, how would it affect? Boleh, you exist tapi you tak exist. Macam mana kami nak nilai kalau Cik Puan sekadar wujud nama, tiba-tiba status tak ada apa sebenarnya. So, macam mana kami nak evaluate you? So, bila you letak status positif, contoh bayangkan ada seorang A ni, dia tak ada status, kosong. Okay, tapi dia aktif ni, dia share. Okay, tak apa, kita tengok aktif tu. Tapi orang B ni, dia share, buat posting, dia bagi tahu pendapat dia dan sebagainya. So daripada situ, kita boleh nilai, oh budak ni ada pendapat macam ni. Oh budak ni cara tulis dia matang. Oh budak ni cara fikir dia dah macam orang dewasa. Oh budak ni dia memang share benda-benda positif. Semua benda ini kita boleh nilai based on your posting. Okay? Baik. Kalau pakai blazer dengan kemeja patut keluar atau tidak? Baik, pakai blazer tuan-tuan dengan elok. Pakai blazer apabila anda berdiri, dia mesti dalam keadaan yang lebih kurang macam ni. Sikit je. Tada, sikit je. Tapi bila angkat tangan berdoa, dia mesti nampak. Saya ni longgar sikit sebenarnya. Ni longgar sikit sebab pakai jam kan. So saya akan pakai butang yang kedua. Ini butang yang pertama. So konsepnya bila kita berdiri, dia mesti nampak sikit. So ini sebenarnya agak besar lah. Sebab tu kadang-kadang saya adjust. Okay. Jadi macam ni. Bila kita angkat doa, dia macam ni. Ini konsep pakai blazer yang betul. Okay, baik. How if I have social media and constantly on it? Dah. Ni dah jawab. Sir, kalau material seluar perempuan tu kena jeans ke macam mana? How about cutting ni? Seluar perempuan, material tak boleh denim. Denim ni jeans lah, dim. Mesti slack. Mesti cotton lembut. Okay? Is flare pant count as formal? No. Flare. Benda yang flare, benda yang macam tu tak boleh. Formal dia mesti nampak proper. Mesti nampak cutting dia cantik, straight. Dia tak ada tiba-tiba kantil kembang, kantil kelepet, ada layer. Tak ada. Okay? Baik. Macam ni nak tolong kawan yang tak suka mandi sampai beberapa hari. Kawan macam ni kena bagi penampar percuma. Okay? Sebab apa tuan-tuan? Percayalah cakap saya, kalaulah kita tak bantu dia ubah diri tuan-tuan, susah kita nak bantu dia nanti. Okay? Baik, kepada kawan yang tak suka mandi dengan elok, anda kena start mandi. Sehari 2 kali, pagi mandi, petang mandi. Sebab apa? Dunia ni bukan anda seorang. Anda duduk dengan kawan-kawan. Kawan-kawan bau anda tak bau dia sendiri. Menyusahkan hidup, memberi kekejaman pada orang. Dan tuan-tuan minta maaf lah tuan-tuan. Ini ceramah motivasi ni daripada tuan-tuan. Kuliah duha katanya. Alright, baik. Ada lagi 5 minit. Saya rasa dah cukup. Yang saya jawab dengan begitu pantas. So saya serah semula kepada Cik Faiz ke atau saya nak teruskan 2-3 soalan lagi? Boleh kot satu soalan lagi ni. Boleh satu soalan lagi. Soalan ni. Ni kalau blazer. Is that good wear pattern trousers? If I wear plain kemeja dengan plain tie boleh. Okay, plain kemeja plain tie boleh. Male wear makeup to the interview tu. Okay, kalau lelaki nak pakai makeup, lelaki biasanya pakai face powder sahaja. Sebab apa? Kadang-kadang muka berminyak. So dia nak pakai face powder, boleh. Tapi ingat pakai face powder mesti pakai warna sama dengan kulit. Ini tidak, muka dia tiba-tiba hitam manis tau. Sekali lepas dia pakai makeup jadi Korea. Jangan bagi harapan palsu. Sebab apa? Resume kita tengok gambar. Tiba-tiba muka sebenar Korea. Apa hal dia ni? Siapa? Tengok tangan gelap, muka Korea. Oh, tak logik. Alright? Baik. Dah lah tu. Perlukah ada LinkedIn? Saya tengok ada satu soalan best. Perlukah ada LinkedIn? Tuan-tuan, saya cadangkan. Kalau anda nak main maraton. Maraton ni maksud dia 60 km, 120 km. Ni cerita long game. Cadangan saya ada LinkedIn. Kalau anda rasa tak nak main long game, bermakna anda punya kesabaran dalam membina anda punya career tak jauh. So long game adalah one of the best way untuk anda berjaya. Apa maksud long game? Selalu posting, jaga LinkedIn, tambah baik diri, aktif dalam curriculum, berbaik dengan cikgu. Semua ini long game. Tapi anda akan nampak hasil 5 years, 8 years, 10 years, 15 years, 20 years. Anda akan nampak hasil ketika itu. Hanya orang-orang yang bersabar sahaja yang boleh main long game. Dan orang main long game ini biasanya
Dia akan naik and then sampai satu masa, boom, meletup. Dia akan jadi CEO, dia akan jadi bos besar, dia akan pergi satu company yang lebih hebat, orang akan kejar dia. So long game ini tuan-tuan percayalah cakap saya, tak ramai orang mampu buat. Okay? Salah satu teknik dipanggil sebagai delay gratification. Apa delay gratification? Kita bagi sumbangan pada diri kita balik atau hadiah pada diri kita, tapi sabar. Sabar. Maksud dia, dah dapat duit gaji 2,000. Relax dulu, jangan belanja dulu. Ada motor, relax dulu, pakai motor lama dulu, jangan beli motor baru, jangan beli kereta baru dulu, simpan dulu, menabur dulu, buat investment dulu. After 5 years, after 10 years, anda akan dapat balik pulangan. Masa tu tuan-tuan nak keluar Ferrari, keluarlah. Alright? Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan, ini paling cepat rekod saya buat dalam sesi program saya sepanjang 9 tahun ni tuan-tuan. Saya serah semula majlis kepada Tuan Faiz Sulaiman. Silakan. Alright, okay. Thank you Abah Asnawi. Memang satu presentation yang sangat bertenaga, sangat best. Dan saya pun rasa anda semua yang kat rumah ke, kat sekolah ke, semua terhibur kan. Tu Abah Asnawi memang personally memang nak present hari ni supaya korang dapat impression yang bagus, dapat good feedback, dapat good information how to dress for your interview nanti. Okay, so untuk feedback untuk Abah Asnawi, so boleh ambil korang punya any electronic device, so scan the QR code yang kat depan ni sekarang, scan the QR code and give Abah Asnawi some feedback about his presentation just now. Right, once again I would like to thank Abah Asnawi for a very good presentation just now. Okay. Alright, I think that's all for our second session, our second webinar of the day. And we'll be coming back after a short tea break at 11:30. Alright, okay, so students pun boleh pergi rehat. Okay, we'll be coming again at 11:30. Okay, we'll see you again. Alright, that's all. Bye. See you later. Okay. Bye. Bye semua, macam mana?